kecundang berkali-kali, hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, subhanallah, apa khabar semua sahabat-sahabat di Facebook Live yang hari ini dibawakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Apa khabar Muhammad Firdaus Mukhlis? Masya Allah, ada bersama-sama pada petang ni. Puan Nur Hazila Mahat, apa khabar? Kak Azizan kita apa khabar? Puan Azizan, Puan Normala, Puan Eliza, Kak Limah Halimah Hamid. Masya Allah, subhanallah. Apa khabar kepada saudara Kifli Zul? Masya Allah, subhanallah. Ini semua adalah sahabat-sahabat ustazah ni, Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat kerana bersama-sama pada petang ini, dan terima kasih kerana sahabat-sahabat semua ya bantu share, tag kawan-kawan, adik-beradik ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini besar manfaatnya kepada kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua,
Boleh dilihat ya di skrin, Ustazah tidak berkeseorangan pada hari ini. Ditemani oleh anak anda kita, Masya Allah, Subhanallah, yang bernama Ustazah Nur Ain binti Mat Aini. Assalamualaikum Ustazah Ain, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustazah, Assalamualaikum semua Masya sidang Allah. penonton. Alhamdulillah, Apa khabar, Alhamdulillah. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ustazah Ain ke dalam program kita pada hari ini yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, Ustazah terlibat dalam pembangunan perkadiran Akademi Pendakwah Muda bermula daripada tahun 2020 lagi, yang melibatkan pelajar-pelajar IPTA bersama dengan PTS. Di mana alhamdulillah anak-anak muda ini kita berikan latihan-latihan khususnya untuk menjadi pendakwah muda, bukan saja dalam bidang maknanya dalam bidang dakwah secara ceramah ataupun kuliah seperti ini. Bahkan anak-anak muda ini, pendakwah-pendakwah muda yang terpilih ini diberikan latihan penulisan daripada PTS untuk menghasilkan karya-karya dakwah, karya-karya ilmiah yang bermutu tinggi, insya-Allah. Dan Ustazah Ain adalah salah seorang daripada peserta Akademi Pendakwah Muda 2020. Betul ya Ustazah Ain ya? Betul Ustazah, insya-Allah moga Okey, Ustazah dipermudahkan. Ain di bawah mursyid ataupun mursyidah, boleh sebutkan nama? Saya di bawah mursyid Ustazah sendiri, Datuk Ya. Dr. Nurhafizah Musa. Dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk sama-sama menjadi penulis bersama dengan Ustazah dan rakan-rakan yang lain. Terima kasih Ustazah juga sebab memberi peluang dan ruang kepada saya untuk berkongsi juga petang ini. Moga sama-sama kita mendapat manfaat, insya-Allah. Masya Allah, nampak ketokohannya, insya-Allah ya, Masya Allah. Ustazah Ain adalah graduan. Boleh cerita sikit Ain tentang latar belakang Ain? Tentang latar belakang saya merupakan graduan Universiti Malaya. Alhamdulillah sekarang berusia 24 tahun dan sekarang masih lagi saya sudah pun ke alam pekerjaan lah dan saya banyak fokus kepada perniagaan dan alhamdulillah saya fokus juga kepada program Akademi Pendakwah Muda 2020, insya-Allah. Baik, terima kasih pada Ain, Ustazah Ain panggil Ustazah Ain lah ya. Yang telah sudi bersama-sama dengan kita pada petang ini, yang menjadi satu maidan latihan juga ya kepada Ustazah Ain untuk groom diri ya, mengambil kesempatan merasakan bagaimana nak live di tengah-tengah masyarakat ya. Ya, ramai yang menonton. Masya-Allah, ni anak-anak muda, subhanallah. Ya, kita harus melihat sahabat-sahabat semua bahawa alam dakwah ini memerlukan perkadiran. Perkadiran maknanya kena ada latihan ya, kena menyiapkan bakal-bakal ya, maknanya untuk masa hadapan. Masya-Allah. Jadi hari ini kita mulakan dengan Ustazah Nur Ain binti Mat Aini terlebih dahulu, di mana hari ini insya-Allah sahabat-sahabat semua kita akan bercakap dalam sebuah perbincangan ataupun diskusi yang bertajuk Cerminku. Masya-Allah, subhanallah. Ustazah Ain sendiri dalam sehari ada tak tengok cermin? Ada Ustazah, banyak kali kita tengok cermin. Tadi Tengok diri sendiri lah yang paling banyak. Macam mana Ustazah? Sebelum live tengok cermin tak dulu? Mesti nak bersiap kita tengok cermin. Memang setiap hari bangun tidur pun kita tengok cermin. Macam tu. Masya Allah tapi kita hanya melihat cermin kadang-kadang hanya untuk melihat muka je. Nak tengok rapi tak rapi kita punya kain tudung je, ya. Kita cuma nak ngira jerawat ataupun pigmentation je tengok cermin. Sebaliknya kita tidak dapat jauh melihat kepada diri kita sendiri, nilai diri kita. Walaupun kita tengok cermin banyak kali ya, Kak Limah, Puan Marina Rina, banyak kali kan kita tengok cermin besar, cermin kecil, cermin dalam handbag ya. Tak cukup ni cermin kereta pun kita tengok muka kita juga kan ya. Tetapi kita tidak melihat dalam cermin tu nilai diri kita.
Kita semata-mata melihat cermin hanya pada, hanya nak tengok kedudukan tudung, ya, okey tak okey, penampilan kita. Subhanallah, sedangkan sebenarnya cermin tu macam bercakap dengan kita hari-hari, ya. Dia seumpama cermin-cermin kita tengok ni macam seolah-olah ngejek kita pun ada juga, ya. Kamu asyik tengok muka je kan, ya. Padahal nilai yang sebenar tu kamu tidak tengok betul-betul. Jadi subhanallah, sebab itu sahabat-sahabat sekalian, ya, kepada anak anda Ain, cermin ni adalah satu keperluan dalam hidup kita. Bukan cermin untuk melihat wajah, tapi cermin untuk kita melihat nilai diri kita, penambahan baik diri kita, ya, nilai kebaikan ataupun sebaliknya yang ada pada diri kita. So maknanya sahabat-sahabat sekalian, cermin dalam perbincangan kita pada hari ini ialah seorang sahabat ataupun beberapa orang sahabat yang kita bukan saja, ya, bersahabat dengan mereka, tetapi mereka menjadi cermin yang kita boleh melihat di mana nilai diri kita, ya, nilai yang baikkah atau nilai yang sebaliknya. Ustazah Ain, kita nak mulakan dulu insya-Allah, ya, dengan Ustazah sendiri nak kongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Pasti sahabat-sahabat semua, tuan-puan, ada ramai kawan, ada ramai sahabat. Tapi tahukah kalian bahawa Nabi Musa alaihi salam mengajarkan kepada kita, ya, di mana Allah telah firmankan dalam Al-Quran doa Nabi Musa alaihi salam kepada sahabatnya, kepada saudaranya. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wadkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Dan dia telah berkata, wahai Allah, ampunkanlah aku dan ampuni sahabatku, ampuni saudaraku, wadkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami dalam rahmatmu, dan engkau adalah yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Jadi Masya Allah, ya, Ain, sahabat-sahabat sekalian, inilah hadiah kita kepada sahabat kita, ya, hadiah yang paling bermakna. Tak perlu pun sahabat kita tahu, kerana doa fi zahril ghaib, doa seorang sahabat kepada sahabatnya dalam keadaan tidak diketahui pun oleh sahabatnya, adalah doa yang mustajab. Inilah hadiah kita kepada sahabat kita, penghargaan kita kepada sahabat kita, di mana kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa kita dan dosa sahabat kita, dan Allah memasukkan kita semua bersama dengan sahabat kita ke dalam kasih sayang Allah, rahmat Allah yang maha penyayang daripada sekalian yang menyayangi. Ya, itu doa kita sama-sama insya-Allah, ya Ain. Dan okey, kita nak bagi giliran pada Ustazah Ain kita. Pasti banyak buah fikirannya nak cakap pasal sahabat ni. Ya, tengah berkobar-kobar dengan sahabat-sahabat yang ramai, duk campus best kan. Kat UM tu seronoknya, ramai kawan tu. Ya, jadi silakan. Ustazah Ain silakan, ya, berikan pandangan Ustazah Ain, ya, tentang tajuk kita cerminku yang kita bincangkan pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya segani Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa, murabbi saya, serta sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengulas topik pada hari ini yang sangat dekat dengan saya Ustazah. Sangat dekat, lagi-lagi orang muda zaman sekarang yang banyak kawannya. Lapisan background tu kita berbeza kan Ustazah kan? Manusia ni berbeza. Dan maafkan saya kalau ada background suara yang agak bising dekat sini. Tapi harapnya tak mengganggulah kelancaran apa yang hendak saya sampaikan pada hari ini. Okey, baiklah. Bila kita sebut berkenaan cermin ni sahabat-sahabat sekalian, cermin ni sifatnya macam mana? Cermin ni bila kita senyum, dia senyum Ustazah. Bila kita muram, dia pun muram sekali. Masya Allah, pandainya. Betul Ustazah. Nak katanya cermin ni sifatnya dia melantunkan imej kita, refleksi diri kita. Maknanya nak senang ceritanya, sahabat ni bila dia masuk dalam kehidupan kita,
dia merupakan satu refleksi terhadap diri kita. Refleksi terhadap perilaku kita, peribadi kita. Itulah yang dinamakan sahabat sebagai cerminan kita. InsyaAllah. Dan salah satu perkaranya yang hendak saya kongsikan, sahabat ni adalah ataupun kawan, ia adalah mereka yang antara paling dekat dengan kita selepas keluarga kita. Paling banyak kita luangkan masa setiap hari. Hatta walaupun kita tak berjumpa dengan kawan-kawan kita waktu musim COVID ni kan Ustazah kan, tapi kita ada alat, orang kata gadget yang boleh menghubungkan kita walaupun kita duduk berjauhan. Dan alhamdulillah yang itu sebenarnya kalau kita manfaatkan dengan ruang yang baik, insyaAllah dia menjadi satu manfaat lah untuk kita punya jalinan silaturahim. Mungkin Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah Ain. Bagusnya, suka sangat ya bila dapat dengar Ustazah Ain cakap. Masya Allah, cermin ni kita senyum, dia senyum. Ya, kita sedih, dia sedih. Ya. Dan demikianlah seorang sahabat yang sejati. Masya Allah, dia bersama-sama dengan emosi sahabat dia. Ya, dia ada sifat empati yang sangat tinggi. Masya Allah, subhanallah. Kalau kita melihat bagaimana sahabat-sahabatku sekalian, ya bagaimana pesanan daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ya dalam hikmah beliau. Subhanallah ya, hikmah beliau ni sangat hebat. Ya, jadi kita lihat dalam bab bersahabat, apa kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari? La tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Allahu akbar. Tolong pegang ya, tolong pegang tuan-puan budiman. Kita akhir zaman ni cabarannya besar. Ya memang kita seronok berkawan sana sini, bahkan ada sekarang zaman sekarang kan Ain, berkawan tak pernah jumpa pun, semua dekat apa alam maya aje. Boleh jadi best friend di alam maya. Ya tak tahu latar belakang pun kadang-kadang jadi kawan kan, masya-Allah. Jadi mari kita sama-sama sahabat-sahabat sekalian untuk memahami apa yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maksudnya ialah la tashab man la yunhiduka haluh. Jangan kamu berkawan dengan seorang yang perbuatannya tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah. Jangan berkawan dengan seseorang yang perbuatan kawan kita tu tidak membangkitkan semangat kita untuk taat kepada Allah. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Dan juga tidak juga percakapannya memimpin kita kepada Allah. Allahu akbar. Ini adalah pesanan orang bijak pandai, pesanan ulama-ulama, orang alim ya. Di mana dalam mencari sahabat ada dua perkara, perbuatannya dan perkataannya. Termasuk bila kita mendengar ni, tuan-puan sekalian, kita juga nak memposisikan diri kita sebagai seorang sahabat yang baik. Jangan buat orang buang masa berkawan dengan kita. Ya. Orang tak cakap tapi kita faham-faham sendirilah. Seolah-olah berkawan dengan kita ni membuang masa orang je. Jadi mari kita sama-sama jaga diri kita sebab kita adalah cermin kepada sahabat kita. Bukan maksud Ustazah untuk membentangkan tajuk ni untuk kita semata-mata menuding jari kepada sahabat-sahabat kita. Tapi lebih utama lagi tuan-puan sekalian, untuk kita memposisikan diri kita sebagai sahabat terbaik kepada kawan-kawan kita. Jadi bila kata bersahabat, ada dua perkara Ain. Yang pertama adalah perbuatan sahabat. Yang kedua adalah perkataan sahabat. Kalau kita untuk kawan kita, maknanya perbuatan kita dan perkataan kita. Biarlah perbuatan kita rupa-rupanya menjadi jalan yang membangkitkan semangat ketaatan kepada kawan kita untuk taat kepada Allah. Biarlah perkataan kita rupa-rupanya menjadi perkataan yang memimpin, ya, yang membimbing kawan kita untuk sampai kepada Allah, untuk dekat kepada Allah. Ini Ustazah nak share dengan Ain ya, dengan sahabat-sahabat semua. Ya, bagaimana dulu masa Ustazah belajar ya dekat Jordan. Seawal cerita sebelum pergi Jordan lah, masa dekat Nilampuri lagi. Masya Allah, sahabat ramai sangat. Ya, ramai lah orang baik-baik belaka kat Nilampuri tu. Kelas persediaan nak pergi ke Jordan, Masya Allah ya. Kawan orang Kelantan, orang Terengganu. Kita dah keluar daripada kepompong yang lebih kecil sebelum tu, jadi masuk kepada yang lebih luas, jadi berkawan dengan ramai orang. Masya Allah, subhanallah. Dan Ustazah melihat bagaimana kesan, pengaruh kawan-kawan yang kita lihat depan mata kita kepada pembentukan diri kita. Kepada sahabat-sahabat semua,
Ustazah mengambil kesempatan pada petang ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang dulu telah bersama-sama semasa kelas persediaan ya untuk ke Jordan. Masya Allah, subhanallah, dalam diam, sama ada tuan-puan, sahabat-sahabat sedar ataupun tak sedar, terlalu banyak yang Ustazah belajar daripada kalian ya. Jadi ada seorang sahabat, Masya Allah, subhanallah. Ya, bukan saja perkataannya, bukan saja perbuatannya, tapi rasanya wajahnya. Ya, bahkan wajahnya tu, Masya Allah, terlalu menyejukkan hati ya. Ain, ini satu kehebatan yang Allah bagilah ya kepada seseorang. Wajahnya pun, Masya Allah, rasa macam wajah dia bersinar-sinar lah, subhanallah. Ya, dan Masya Allah, dia tak perlu bercakap banyak. Dia selalu dengan tasbihnya, selalu dengan sajadahnya. Dan kadang-kadang kita curi-curi pandang dia bila dia solat sunat, bila dia berzikir. Subhanallah, titisan-titisan air mata yang mengalir di pipi dia mengetuk jiwa kita. Subhanallah. Dia tak perlu bercakap banyak. Tapi kita intai-intai kawan kita kan. Kita tengok-tengok diri dia. Kita tengok dia asyik sangat dalam sujud dia, dalam doa dia. Subhanallah. Dia merupakan sahabat yang membentuk peribadi awal Ustazah sendiri. Yang ketika itu mungkin tidak melihat sangat soal solehahnya seorang muslimah, ya, soal kelazatan dan kemanisan beribadah kepada Allah. Mungkin kita terlalu naif lagi untuk bincang tentang itu pada ketika itu. Tapi Allah telah mendatangkan satu contoh depan mata, iaitu sahabat kita sendiri yang beliau itu melihatkan betapa seronoknya bermunajat dengan Allah, betapa seronoknya mengingati Allah, dan kita jadi terikut dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Dan Ustazah masih ingat ya Ain, masa tu Ustazah macam stres sikit, macam ada Allah uji sikit perasaan emosi. Kalau siapa yang mengikuti ceramah-ceramah Ustazah mungkin tahulah ya. Jadi pada waktu tu sahabat ni datang dan dia kata apa? Dengan baiknya, dengan lembutnya dia kata, tengok perkataan dia, dia kata dia tak tahu apa yang menjadi masalah Ustazah. Dan dia tidak tergesa-gesa untuk mengambil tahu apa masalah kita pun. Dia bukan jenis macam nak korek-korek ya. Apa halnya, apa masalahnya, tak ada. Tapi dia telah mengatakan dia tak tahu apa masalah sahabatnya, dan dia tidak memaksa untuk kita cerita pada dia, tapi dia kata sujudlah kepada Allah. Allah menanti kita untuk mendengar luahan kita, berdoalah kepada Allah. Dan dia juga membantu kita dengan doanya yang berterusan kepada Allah. Masya Allah, subhanallah, sejuk hati Ain dapat kawan macam tu, Masya Allah. Dan Ustazah masih ingat lagi Ustazah ada hadiahkan kepada beliau ini sebentuk cincin emas. Masya Allah. Sebenarnya tu cincin lama yang memang pakai kat jari ya. Tak ingat dah mak bagi ke siapa ke ya. Tapi ada kat jari. Tapi yang Ustazah ingat ketika mana kami masa dekat Jordan terpisah dengan universiti yang berasingan. Ustazah di Yarmouk University dan beliau di universiti lain. Ingat lagi masa kita nak berpisah tu, Ustazah pakaikan dia cincin. Ustazah kata cincin ni mungkin besar juga maknanya pada Ustazah ya, kerana pemberian adik-beradik keluarga atau mungkin mak juga tak ingat ya. Tapi Ustazah bagi juga pada dia dan kenanglah Ustazah selalu masa dia tadah tangan dia akan nampak cincin tu. Jangan lupa kat Ustazah dalam doa. Dan best lagi lepas beberapa tahun jumpa, dia kata bila Ustazah tengok cincin tu dah tak ada, dia kata dia telah meletakkan cincin tu di tempat yang paling baik, bukan di jari dia, tapi dia telah sedekahkan, infakkan, dan dia telah meletakkan cincin itu di sisi Allah Azza wa Jalla supaya pahalanya tu berterusan untuk Ustazah. Masya Allah, subhanallah. Ini contoh lah ya, contoh. Memang. Ni macam panjang pula Ustazah cakap, tak apa Ain ya. Tak apa Ustazah, boleh. Cakap pasal kawan kita ni. Betul. Sampai kan Ustazah belajar daripada dia Ain, ketika mana dia dalam keadaan haid, dalam keadaan uzur, tapi dia lebih pantas mendengar azan, terpanggil dengan azan daripada kita yang tidak haid ni, yang tidak uzur ni. Dia lebih perasan bila ada je bunyi laungan Allahu Akbar, terus muka dia berubah. Dan dia sudah tidak betah untuk bercakap-cakap dengan kita. Ya, apa dia buat? Dia akan duduk dekat bucu katil dia. Menghadap ke kiblat, seolah-olah dia tadarruk, seolah-olah dia
betul-betul mengambil masa untuk munajat kepada Allah, untuk berzikir, untuk berdoa. Ya, kita yang solat, kita solat. Tapi dia dalam keadaan haid kan, dalam keadaan uzur. Tapi dia mengambil masa yang seakan-akan waktu untuk solat tu, katalah 10 minit, maka 10 minit dia berada dekat hujung katil dia. Tempat yang agak tersorok. Dia ambil tuala tu, dulu panggil tuala good morning. Dia pakai tuala good morning atas kepala dia dengan tasbih dia, Masya Allah. Dia tetap berada dalam keadaan mengingati Allah. Subhanallah, itu adalah di antara momen, pemandangan yang paling indah yang Ustazah sempat melihat daripada seorang sahabat yang perkataannya dan perbuatannya membangkitkan semangat kita untuk terus merasai kelazatan dan kemanisan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ustazah Ain tu sila respon sikit. Masya Allah Ustazah, bila dengar perkongsian daripada Ustazah dikelilingkan dengan sahabat-sahabat yang baik, saya boleh katakan yang mana bila kita didatangkan sahabat yang soleh ni sebenarnya adalah satu nikmat yang sangat sangat besar dalam hidup kita. Betul tak Ustazah? Betul, betul. Lagi-lagi kan bila sahabat soleh tu menunjukkan kuduah yang baik di hadapan kita, dia macam salah satu virus yang berjangkit. Kita sekali nak buat baik sekali dengan dia. Saya teringat, saya ni Ustazah, saya dibesarkan daripada kecil sampai besar. Saya punya bi'ah persekitaran, kiri kanan adalah saudara mara ya Ustazah. Sekolah pun sekolah harian. Kalau daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah mungkin kita nampak muka orang yang sama. Bila nak dekat lepas SPM tu kan, kita nak pergi ke dunia baru, kita ni rasa takut sangat. Dan saya teringat salah satu doa saya yang saya paling sangat saya syukuri bila saya dah besar ni. Saya sangat berterima kasih dengan Ain dulu sebab sudi berdoa. Saya doakan apa? Ya Allah, tolong kurniakan aku orang-orang yang baik. Sebab apa? Sebab saya nampak betapa pentingnya orang-orang yang baik di kelilingan saya. Dan Alhamdulillah bila saya mendapat kawan-kawan yang banyak sekarang ni, saya dapat rasakan yang Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat. Ini adalah jawapan doa-doa yang telah kita kirimkan dulu, yang Allah dah jawabkan hari ini. Alhamdulillah Ustazah. Masya Allah, betul ya Ain. Antara nikmat yang besar, antara kurniaan Allah yang besar kepada kita adalah Allah mengurniakan kita ya sahabat-sahabat yang baik. Masya Allah, sangat besar peranan sahabat tu dalam kehidupan kita. Ya, bahkan kadang-kadang dengan persahabatan juga sahabat-sahabat semua, kita juga boleh reflect diri kita dengan maksud kalau kita nampak ada perkara yang tak baik pada sahabat kita, bukan kita nak dedahkan aib mereka, tetapi kita jaga agar kita tidak terpengaruh dengan perkara yang buruk dan dalam masa yang sama kita nak doakan yang baik-baik pada sahabat kita ni. Sebenarnya tuan-puan sekalian, kita boleh pergi jauh. Kita boleh pergi jauh dengan circle, dengan kitaran, persahabatan, persekitaran yang baik-baik ni. Sayang kalau tak cari kawan yang baik ya. Sahal bin Abdullah pernah berkata, "Ihzar suhbati thalathati asnafum minan nas." Berhati-hatilah dalam bersahabat dengan 3 golongan ini. Nanti kita fikirlah macam mana, agaknya kenapalah Sahal bin Abdullah menjelaskan supaya hati-hatilah dengan 3 golongan ni kalau kita berkawan dengan dia. Ini untuk kita ya, maknanya untuk kita sama-sama ambil jadikan muhasabah. Yang pertama adalah al-jabbabarah al-ghafilin. Kita berkawan dengan orang yang ada pangkat dan jawatan tapi mereka tu orang yang lalai. Best ya kawan dengan orang ada pangkat. Orang ada pangkat Ain, orang ada jawatan. Kalau pergi mana-mana majlis akan diberikan keutamaan. Kita kawan dia dengan kita-kita sekali dapat kursi. Dan kita-kita sekali orang layan makan kat meja VVIP. Sebab kita kawan kepada orang berjawatan, orang berpangkat, orang kaya, hartawan. Tapi awas, kerana sifatnya yang selain daripada kekayaannya, jawatannya ialah al-ghafilin, tapi dia lalai daripada mengingati Allah. Nanti kita akan terikut-ikut sekali dengan dia. Ya, tengok macam mana dalam suratul Kahfi Allah berfirman,
Okey, kalau Ustazah salah baca, Ain akan perbetulkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Maksud dia apa? Wasbir nafsak. Sabar-sabarlah, tenang-tenangkanlah diri kamu supaya kamu tetap bertahan berada dengan ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Dengan orang yang berdoa menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan petang. Yuriduna wajhah. Golongan ini hanya inginkan pandangan Allah. Hanya inginkan keredaan Allah. Maka Allah kata apa? Sabar. Duduk dengan golongan ni. Berkawan dengan golongan ni. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan kamu palingkan mata kamu daripada mereka. Masya Allah, cantiknya ayat tu. Ya, maknanya jangan kata nak paling body, jangan kata nak left group, jangan kata nak pergi jauh. Bahkan mata pun Allah kata jangan paling, pandang je kawan kamu ni yang bawa kamu kepada Allah, yang hanya mengharapkan keredaan Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kamu mentaati, jangan kamu terpengaruh, jangan kamu ikut orang yang hatinya dilalaikan daripada mengingati Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawah. Nanti kamu akan sama-sama ikut nafsunya. Masya Allah, maknanya nafsu kita berganda nanti Kawan dengan orang lalai ni, nafsu kita dah satu hal dah. Kawan dengan orang lalai, ekstra nafsu. Nafsu kawan kita pun jadi nafsu kita juga. Nafsu kita pun jadi nafsu kawan kita juga. Wa kana amruhu furuta, maka jadilah perkara itu melampaui batas. Kita dia kan, ayat ni sebenarnya Ain, ini adalah satu bimbingan kepada Rasulullah SAW langsung daripada Allah. Ketika mana Nabi menyampaikan dakwah, orang-orang berjawatan, orang-orang berpengaruh, orang-orang berpangkat ni lah ya, kata dekat Nabi, takkanlah kami nak duduk kat majlis sama dengan orang miskin. Takkan kami nak duduk majlis sama dengan bekas-bekas hamba tu. Walaupun mereka tu dah beriman ya, orang miskin tu beriman, tapi orang-orang yang ada jawatan, yang ada pangkat ni tak senang nak duduk dalam majlis bersama Nabi SAW dan dihimpunkan bersama dengan orang miskin, bersama dengan orang susah. Ya, seolah-olah gambaran, tengoklah kami ni siapa. See my level. Macam tu lah ya. Tengoklah level kami apa. Takkanlah nak dengar ceramah, nak dengar apa semua duduk dengan orang susah-susah, orang miskin, ya, orang baju kotor-kotor macam tu. Subhanallah, pada peringkat awalnya seolah-olah macam benda tu make sense lah pada Nabi SAW. Maknanya okey, mungkin dakwah ni kena dibagi-bagilah. Orang berpengaruh je. Orang susah. Tetapi tengok macam mana teguran, bagaimana bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla. Wasbir nafsak. Hendaklah kamu tahan diri kamu. Duduk. Jangan pandang orang dari segi pengaruh pangkat. Ya, tapi yang lebih besar lagi apa dia? Mereka itu adalah sahabat, adalah golongan yang hanya mengharapkan pandangan Allah, keredaan Allah. Ya, jangan kita pun sama-sama juga melevelkan, melihat manusia kepada pangkat, harta dan sebagainya. Bahkan Sahal bin Abdullah mengatakan tadi, hati-hatilah berkawan dengan orang ada pangkat, pengaruh, jawatan, tapi mereka adalah orang yang lalai kepada Allah. Kedua, wal qurra'il mudahinin. Hati-hatilah dengan golongan qurra', pembaca-pembaca Quran, tetapi mudahinin, tapi suka menipu. Mudahinin ni suka menipu. Maknanya mereka hanya menjadikan Al-Quran, ya, menjadikan bacaan-bacaan Al-Quran sebagai peluang-peluang untuk mengambil keuntungan dunia, untuk manipulasi, eksploitasi supaya manusia tertipu dengan hakikat dalam jiwa mereka yang sebenarnya. Ya, benda ni adalah peringatan kepada kita semua. Ya, mungkin Ustazah Ain juga adalah qurra, Ustazah Nur Hafizah ni juga ya, mungkin juga orang yang baca Quran ya. Jadi orang mudah tertipu dengan kita. Kan ya, padahal kita sebenarnya penipu besar. Contohnya lah, Ustazah tak kata orang lain, Ustazah buat contoh diri sendiri. Entah Ustazah Nur Hafizah Musa ni penipu besar. Ya,
Tapi sebab orang tengok dia baca Quran, sebab orang tengok dia ceramah, orang tertipu. Tapi bila kita berkawan, kita akan tahu sebersedikit hakikat kawan kita. Betul tak Ain? Betul Ustazah. Kita takkan dapat tipu kawan kita selama-lamanya. Kalau dah lama-lama, nampaklah juga penipu rupanya. Dia pun tak solat, penipu rupanya. Ya, dia pun selalu menipu orang lain, mengambil keuntungan dunia, kesempatan. Jadi hati-hati berkawan dengan orang seperti ini. Maksud dia, zahir dan batin dia berbeza. Itu maksud dia. Mana-mana kawan yang kita dapati ataupun kita zahir dengan batin berbeza, hati-hati. Kena pandai-pandai berkawan dengan orang macam ni. Yang ketiga adalah wal mutasawwifatil jahilin. Hati-hati berkawan dengan orang-orang yang kelihatan seperti ahli-ahli tasawuf. Tetapi sebenarnya dia jahil, dia tak ada ilmu pun. Hati-hati sebab lama-kelamaan boleh jadi sesat, boleh jadi menyimpang. Sangat penting sahabat-sahabat untuk kita mencari ilmu yang benar. Ya, apatah lagi ilmu yang melibatkan soal jiwa, soal roh, soal hati. Jadi panjang dah tu ya, Ustazah Hafizah bercakap ni kan Ain kan. Jadi silakan Ain, pasti ada banyak lagi ya pandangan daripada Ain, buah fikiran, nasihat, ya rujukan Ain untuk bercakap soal cerminku pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Ustazah. Saya teringat dengan perkongsian daripada salah seorang guru saya yang mana beliau mengatakan ada beberapa ciri yang kita boleh ambil untuk kita menilai mana satu sahabat yang boleh kita pilih sebagai sahabat kita, mereka yang terdekat dengan kita. Antaranya ialah yang pertama, seorang yang suka memberi nasihat. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Orang yang berpesan kepada kebenaran, berpesan kepada kesabaran. Ini adalah salah satu cirinya. Mereka yang berani menegur kita dan memberi nasihat yang benar. Yang kedua adalah mereka yang mendoakan. Tak kiralah mendoakan orang lain ataupun kita memang saling mendoakan. Itu ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga adalah elakkan mereka yang mengelak daripada melakukan perdebatan. Berada dalam perdebatan lah. Lagi-lagi perdebatan isu-isu furuk yang cabang, yang tak sepatutnya kita bahaskan. Itu antara tiga ciri yang kita boleh pilih siapa kawan kita yang kita boleh berkawan. Cuma ni Ustazah, kita memang boleh memilih, tapi siapa yang menautkan? Allah yang menautkan. Jadi kita mestilah bila kita pilih tu kita seiringkan dengan doa. Okay, seiringkan dengan doa sebab Allah lah yang menautkan hati kita. Allah yang memegang hati kita. Mungkin kita nak berkawan dengan orang ni, tapi orang ni tak ditautkan untuk berkawan dengan kita. Okay, mungkin kawan kita adalah orang lain. Jadinya bila kita memilih kawan-kawan itu, kita seiringkan dengan doa, insya-Allah moga Allah menautkan orang-orang yang baik dan kita boleh copy paste amal-amal yang baik daripada mereka. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah Ain, masya-Allah ya, seronok dengar suara Ustazah Ain, dengan pandangan Ustazah Ain. Mari sama-sama pada petang yang penuh barakah ni sahabat-sahabat sekalian, kita doakan agar Ustazah Ain sentiasa dipimpin oleh Allah. Nanti insya-Allah akan menjadi salah seorang daripada pendakwah di bumi kita Malaysia untuk mengajak manusia ke jalan Allah, insya-Allah. Tuan Puan Budiman bercakap soal kawan ya, satu perkara yang Ustazah pegang ialah kita tak nak macam tadi Ustazah kata, kita tak nak merugikan kawan kita dengan sebab kawan kita berkawan dengan kita. Ya, kesian tak kawan-kawan kita, rugi kawan kita kan? Dia tak dapat apa pun kecuali gosip, longgokkan cerita-cerita yang tak ada kaitan pun dengan kehidupan kita, yang tidak ada kaitan untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kita. Masya Allah, kadang-kadang aura kita kepada sahabat kita adalah aura kebendaan. Ya, sebab kita tak ada cerita benda lain dengan kawan kecuali kebendaan, kecuali benda-benda keduniaan. Ya, baik. Mari kita melihat bagaimana indahnya persahabatan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun alaihissalam. Dalam surah Taha ayat 29 hingga 35. Tadi masa Ain bercakap, Ustazah macam tercari-cari kan ya. Bukan tak dengar Ain cakap, dengar atau Ain cakap. Tapi Ustazah mencari ayat ni tadi ya. Okey. Ayat yang ke-29.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Masya Allah Ain, terlampau cantik sangat ya. Subhanallah, mukjizat ni Quran ya, terlampau indah. Apa maksud dia? Nabi Musa minta kepada Allah untuk sebuah tugasan yang besar tadi, tugasan amanah dakwah tadi, dengan Nabi Musa meminta, jadikanlah untukku seorang pembantu daripada keluargaku, iaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah pendirianku dengan sokongannya. Sebenarnya dalam kisah Nabi Musa banyak sangat menunjukkan kepada kita, sahabat-sahabat sekalian, tentang fitrah, sunnatullah dalam kehidupan. Walaupun kita kata, ya kita bersama dengan Allah, pergi sorang-sorang je lah. Tak macam tu, ya tak macam tu. Kita belajarlah daripada Quran yang sebenar-benarnya macam mana. Walaupun kita kata, kita kan ada Allah, tak bolehlah takut, langsung-langsung tak boleh takut, buang terus perasaan takut. Tak mungkin sahabat-sahabat. Bahkan Nabi Musa ketika mana nak bertemu, ya disuruh diperintahkan bertemu dengan Fir'aun, laknatullah. Nabi Musa pun rasa bimbang juga. Itu boleh kita lihat dalam ayat Quran sendiri, bagaimana menggambarkan Nabi Musa ada rasa bimbang, Nabi Musa ada rasa takut. Itu adalah fitrah, semula jadi, normal untuk manusia merasa takut. Demikian juga bila Nabi Musa kata, bagilah aku seorang kawan, bagilah aku seorang pembantu supaya dia boleh sokong aku, dia boleh teguhkan pendirianku. Ini adalah sunnatullah dalam hidup. Kita tak boleh seorang-seorang. Kita memerlukan seseorang yang namanya sahabat. Kita perlukan seseorang yang namanya kawan, pembantu. Untuk apa? Menyokong kita, meneguhkan pendirian kita, sebab kita ada amanah yang besar. Ya, sangat penting kita ada kawan. Lalu apa yang disebut oleh Nabi Musa dalam doanya? Dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Maknanya sama-sama memahami tujuan hidup. Sama-sama memahami kepentingan amanah ini diselesaikan. Dan Nabi Musa telah menyatakan apa justifikasi nak berkawan ni. Apa justifikasi nak ada kawan, nak ada sahabat, nak ada pembantu. Nabi Musa sebut. Ya, dan apa yang Nabi Musa sebut tu maknanya menjadi firman Allah Azza wa Jalla. Allah sebut balik dalam Quran, kai nusabbihaka kathira, supaya kami dapat sentiasa bertasbih kepada kamu. Wa nadhkuraka kathira, dan supaya kami dapat sentiasa mengingati kamu dengan banyak sekali. Sesungguhnya kamu maha mengetahui keadaan kami. Masya Allah, cantiknya persahabatan. Persahabatan yang telah pun dinyatakan dengan jelas. Kenapa nak ada kawan? Supaya kami dapat puji engkau, wahai Allah, dengan pujian yang besar. Kenapa nak ada kawan? Supaya kami dapat mengingati engkau, ya Allah, dengan ingatan yang banyak. Masya Allah. Ya, ini disebut dalam sebuah kitab. Pengarang tu sebut, wahai Nabi Allah Musa, apakah engkau tidak menyadari bahawa engkau boleh saja mensucikan Tuhanmu, memuji Tuhanmu secara seorang diri? Tidak, kerana bersama dengan sahabatmu, memuji Allah akan lebih indah dan mengingati Allah akan menjadi lebih mudah. Masya Allah ya, ini adalah ta'liq ataupun komentar daripada Syekh Amru Khalid. Ketika mana menghuraikan ayat tadi. Tak boleh ke nak ingat Allah seorang-seorang? Tak boleh ke nak puji Allah seorang-seorang? Ya, boleh. Tapi ingat, bersama dengan sahabat kita, memuji Allah akan menjadi lebih indah. Bersama dengan sahabat kita, mengingati Allah akan menjadi lebih mudah. Masya Allah, subhanallah. Ya, jadi inilah dia sahabat, inilah dia kawan. Kita berada di akhir zaman, tuan-puan sekalian. Kita bersesak-sesak sangat dengan masa. Kita nak kualiti terbaik dalam hidup kita, maka biar kita boleh jadi kawan yang baik kepada sahabat-sahabat kita. Dalam masa yang sama, kita juga mencari lingkungan sahabat-sahabat yang baik, yang boleh membantu kita. Kita pasti buat salah, kita pasti banyak dosa, tapi sahabat kita melihat dengan belas ihsan. Sahabat kita melihat dengan penuh rasa tanggungjawab.
bahawa kelemahan dan kekurangan kita perlu dibaiki dengan jalan yang hikmah. Bahkan kawan-kawan yang hikmah ni, Masya Allah, Subhanallah, kadang-kadang dia membaiki kita tanpa kita terasa bahawa kita sedang dibaiki. Dia menegur kita tanpa kita terasa bahawa kita sedang ditegur. Masya Allah, halus sangat, lembut sangat dengan hikmah. Tanpa menafikan, kadang-kadang nafsu kita yang liar memerlukan kepada sahabat-sahabat yang tegas. Ya, sahabat-sahabat yang garang sikit, ya, untuk menegur kita. Bahkan kadang-kadang sindiran juga. Kalau atas nama kebenaran, kadang-kadang menjadi satu yang hikmah juga pada kita. Kita jangan kata sahabat yang menyindir ni tak hikmah. Kadang-kadang kalau besar sangat nafsu kita tu, kena sindir tu bagus. Ia menyebabkan kita terfikir, menyebabkan kita berfikir balik untuk memperbaiki diri kita. Subhanallah, ya, sahabat-sahabat, ini kan Nabi SAW juga memiliki sekelompok sahabat-sahabat yang Masya Allah, dia menjadi sahabat-sahabat terpilih dengan ciri-ciri yang begitu hebat untuk sama-sama kita perhalusi, untuk bersama-sama sahabat-sahabat itu menyokong misi dakwah, ya, risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi Musa ada sahabatnya, Nabi kita Muhammad SAW juga, ya, dengan seramai sekumpulan sahabat-sahabat. Takkanlah kita, ya, yang lebih-lebih lagi lah, macam-macam juga salah silap dosa kita ni, tiba-tiba kita nak menjadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa hanya dengan seorang-seorang. Kita sangat memerlukan sahabat-sahabat, ya, maka carilah sahabat-sahabat yang baik. Ustazah Ain, silakan Ustazah Ain, sikit sepatah dua kata sebelum kita menabuhkan tirai, insya-Allah. InsyaAllah sepatah dua kata sebelum kita tamatkan sesi pada petang ini. Saya nampak perkongsian daripada Ustazah yang mana salah satu tujuan kita bersahabat ni adalah asasnya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bersahabat ni, alhamdulillah, walaupun macam ni, ya, kita hari ni belajar berkenaan objek cermin sahaja, Masya Allah, dia memberi ibrah yang sangat besar. Kita boleh nampak macam mana kalau kita selusuri semula sirah-sirah baginda bersama sahabat. Sahabat-sahabat baginda adalah cerminan kepada Rasulullah. Bagaimana ketegasannya, bagaimana kasih sayangnya terhadap kepimpinan, sampaikan dakwahnya hari ini kita nampak makin mudah sekarang. Kalau dulu kita nampak ada onak ranjau berdurinya, dan alhamdulillah berkat adanya sahabat-sahabat yang menjadi pendukung kuat terhadap dakwah Rasulullah, dakwahnya kini makin meluas, diterima ramai orang, alhamdulillah. Dan walaupun kita belajar daripada cermin hari ini, moga-moga andainya cermin tu adalah sahabat, moga-moga Allah memandang kita, Allah memilih kita untuk sampaikan, untuk didatangkan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh di sekeliling kita. Tapi jika berlaku sebaliknya, kita tidak direzekikan orang yang soleh, biarlah kita yang menjadi orang soleh itu, supaya kita boleh dapat beri manfaat kepada orang ramai. Itu sahaja daripada saya. Maaf tersalah silap bicara. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustazah Ain. Sebagai penghujungnya, sahabat-sahabat sekalian, mari kita tengok soalan Yusuf bin Husin Ar-Razi yang bertanya kepada Zunnun Al-Misri. Beliau bertanya, dengan siapa aku patut berkawan? Dengan siapa aku patut berkawan? Maka Zunnun Al-Misri menjawab, man la yaktumuhu syai'a mimma yu'allimuhu Allahu minka. Dengan orang yang tidak menyembunyikan sesuatu apapun daripada kamu akan apa-apa yang Allah ajarkan kepadanya. Maknanya kita nak berkawan dengan siapa? Dengan orang yang sentiasa menjadi pembimbing, mengajar kita apa saja yang dia tahu. Jangan berkawan dengan orang yang menyembunyikan apa yang dia tahu. Kadang-kadang kenapa mereka menyembunyikan? Kenapa kita menyembunyikan sedangkan kita tahu? Sebab kita nak jaga habuan yang kita dapat daripada persahabatan tu. Sekarang, ya, kalau kita cakap yang benar, nanti hubungan tu jadi retak. Kalau hubungan tu retak, kita pun tak dapat manfaat yang besar dah daripada keuntungan dunia. Macam tu kadang-kadang kan kita kan. Kadang-kadang kita pun tak jujur. Cuba bayangkan cermin tu tak jujur, ya. Cermin yang memberikan reflection yang berlainan dengan wajah yang sebenar. Agak-agak nak buang ke nak pakai?
puas cuci dah, tetap juga macam tu juga ya. Kita rasa kita elok dah pakai tudung warna merah, tapi bila kita tengok cermin tu tunjuk kita punya tudung warna hijau. Something wrong kan dengan cermin kita? Cermin kita tidak jujur. Demikianlah sahabat. Jangan jadi sahabat yang tidak jujur. Ya, maknanya kita tak menunjukkan sesuatu yang asli, kejujuran tidak. Kita tak tunjuk kejujuran. Jujurnya bagaimana? Apa yang kita tahu daripada kebenaran, sampaikan. Ia mungkin pahit untuk sahabat kita terima. Tapi itulah tanda kasih sayang kita yang jujur kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab itu ya, pada penghujung ni, Ustazah juga nak mengingatkan sahabat-sahabat, jujurlah dalam berkawan. Jangan berkawan kerana kepentingan duniawi. Jangan berkawan kerana macam-macam lah sebab-sebab duniawi. Bahkan kadang-kadang kita dah berstandard Ain dengan kawan-kawan. Kalau kawan kita ni ada pangkat, kalau kawan kita ni glamour, kalau kawan kita ni macam-macam lah kelebihan dia, tak sempat berkelip lagi dia telefon tu, baru naik sekali nama dia, kita cepat-cepat dah jawab dah. Tapi kalau kawan kita ni tak dikenali, tak ada pangkat, bukan sesiapa pun pada pandangan manusia, puaslah 10 kali dia call kita biar je call dia tu. Nak message balik pun tidak, nak miss call balik pun tidak. Sebab kita rasa macam tak ada apa kita dapat. Ya, so kita dengan kawan tu kita rasa tak kerugian pun aku tak ada kawan macam ni. Kesian kat kita. Kita sangat tidak jujur dalam menilai persahabatan. Ain, adik-adik semua ya, tuan-puan, tolonglah belajarlah bersahabat semata-mata kerana Allah. Tak perlu nak cari kesempatan, tak perlu nak ambil peluang duniawi dengan kawan-kawan kita. Biarlah kalau dia glamour pun, biarlah kalau dia berpangkat pun. Kita dengan hidup kita ada Allah tuan-puan sekalian. Kita bukan nakkan keuntungan dunia dalam persahabatan tu. Jujur saja. Kadang-kadang Ain, Ustazah pun ada juga sikap sikit sebanyak macam nak sangat meraihkan sahabat-sahabat kita yang mungkin pada pandangan mata manusia ni tak ada jawatan, tak ada pangkat. Tapi kita rasa berbesar hati ya, nak melayan mereka, nak mendahulukan mereka. Sebab kita nak cuba tanam dalam hati kita, jangan berkawan kerana kesempatan apa semua, tak nak. Sebab itu biar ramai kawan orang miskin daripada orang kaya. Ya, jangan sampai kawan kita tu semua list nama. Cuba buka handphone masing-masing, tengok nama kawan-kawan. Jangan nama orang-orang berpangkat apa saja ya. Biar ada juga kita kawan kita fakir miskin, fuqara lah, fakir miskin, anak yatim. Biar banyak macam-macam lingkungan. Biar ramai dan meluas persahabatan kita. Sebab persahabatan kita tu kita nak bina kerana Allah. Subhanallah sahabat-sahabat sekalian, kerana di sana ada ganjaran yang Allah sediakan. Ya, tak payah kita nak fikir dapat apa ke apa benda, Allah sediakan dah. Untuk al-mutahabbuna fillah, untuk orang-orang yang berkasih sayang kerana Allah, maka Allah telah pun bersumpah tuan-puan sekalian akan meletakkan dua orang bersaudara, dua orang bersahabat ataupun ramai yang bersahabat kerana Allah. Allah akan janjikan berada di bawah payungan Allah pada hari tidak ada payungan kecuali payungan Allah di hari akhirat besok. Kerana Allah sangat redha dengan orang yang bersahabat semata-mata kerana Allah untuk membawa dirinya dan sahabatnya semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih pada Ain atas masa yang diberikan, mudah-mudahan barakah. Terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang membawakan program kita pada petang ini. Kepada sahabat-sahabat sekalian, silakan, mudah-mudahan kita terpanggil untuk sama-sama melaksanakan ibadah korban pada tahun 1442 Hijrah ini. Tuan-puan jangan risau, hubungi saja dulu wakil Yayasan Budi Ihsan Malaysia, berikan nama terlebih dahulu, nanti urusannya akan dimudahkan insya-Allah. Yang penting kita telah pun menanam keazaman pada bulan Ramadan lagi untuk pada tahun ini kita nak sama-sama menunaikan ibadah korban insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah betul-betul Ain terasa lapang hati sangat, seronok sangat dapat bersama-sama dengan anak anda Ain pada petang ini. Masya-Allah Ain. Insya-Allah saya bersama kami. Ain ada masa depan yang sangat cerah insya-Allah. Ain akan menjadi sebahagian daripada para asatizah, para pendakwah yang insya-Allah sama-sama kita nak berjuang mewarnai dakwah ini, bawa manusia ke jalan Allah dalam menghadapi
cabaran zaman yang sangat getir ini. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu pelbagai banyak sekali pemberian. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhan kamu dan berkorbanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah mewakili Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menguruskan korban perdana tuan-puan sekalian, bukan sahaja di dalam negara, bahkan di luar negara, khususnya negara Afrika. Ia mengajak tuan-puan muslimin muslimat budiman untuk sama-sama menyatakan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, insya-Allah. Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang telah berpengalaman beberapa tahun memiliki pasukan dan juga organisasi yang lengkap dalam menguruskan segala urusan berkait dengan ibadah korban di dalam negara dan luar negara. InsyaAllah merupakan pilihan terbaik kita semua untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, di mana Yayasan Budi Ihsan Malaysia bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negara Afrika dan lain-lain tempat di mana ibadah korban akan dilakukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, marilah kita berniat, berazam untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Ia merupakan suatu amalan, suatu ibadah yang sangat dituntut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, maksudnya tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada menyembelih haiwan kurban. Sesungguhnya haiwan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia, yakni pahalanya, telah diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala korban tersebut. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sahabat-sahabat mungkin makan daging tersebut, makan daging lembu, kambing, itu perkara yang biasa pada segelintir kita. Tapi percayalah, untuk orang-orang yang susah tuan-puan sekalian, khususnya ramai sekali majoriti Islam di Afrika sana yang sebenarnya mengalami kesulitan dan kesukaran hidup, alangkah gembiranya mereka saat kita boleh bersama-sama berkongsi nikmat, berkongsi kegembiraan dan kesyukuran dengan mereka dengan kita melaksanakan ibadah korban yang insya-Allah pengagihannya bukan saja kita buat di dalam negara, bahkan di luar negara, khususnya negara Afrika. Mari bersama-sama dengan kami Yayasan Budi Ihsan Malaysia dalam ibadah korban tahun 2021 ini, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan urusan dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda.
situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mungkinnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya